A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin nafasati fi. Jadi bila kata Rabb, nampak tak hebatnya Allah tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roziana binti Ahmad, umur 51 tahun, tinggal kat Taman Melati ni je. Kelas offline ni akak mula mengikuti kelas Ustaz Mu ini tahun sebenarnya 2015. Masa tu buat di restoran nelayan. Restoran nelayan lah masa tu ada lagi kan. Tapi akak pun tak sangka pun ada kelas tadabbur kat situ. Yang Ustaz Mu ini sebab akak pergi kelas restoran nelayan tu ustaz lain. Walaupun cakap kelas tadabbur tapi macam sama macam kelas tafsir ataupun terjemahan. Dan mula-mula akak masuk tu, ya Allah, memang akak rasa ya Allah memang dah lama nak cari kelas macam ni. Lepas tu restoran nelayan tutup, akak uruskan untuk kelas tadabbur ni sebab tak nak terputus, buat dekat Greenwood Gombak, Dewan Masyarakat. Ustaz pun dah mula buat masa awal PKP dulu. Masa awal tu dah akak cadangkan dan diorang setuju, sampailah ke hari ni kelas tadabbur Ustaz Muin ni akak masuk mengikutinya. Tapi bila akak dah masuk kelas tadabbur Ustaz Muin ni, barulah akak tahu sebenarnya bantuan material bukan sekadar kita nak bantu bantuan material, tapi kita nak bagi dia ilmu juga. Kan pentingnya bagi ilmu, sebab dengan ilmu ni yang boleh membantu diorang ni untuk kehidupan di dunia ataupun kehidupan akhirat. Kalau kita tengok pun kisah Qarun, walaupun dia ni senang, asal susah tu Allah bagi rezeki senang, tapi akhir dia dengan harta tu sendiri dia pun jahanam dengan harta dia sendiri kan. Sama juga dengan Firaun. Dia ada kuasa, hebat sebab kuasa dia, hebat sebab apa lagi? Firaun ni kerajaan dia, tapi akhirnya musnah, diri dia musnah sebab dengan benda-benda tu juga. Jadi akak fikir, kenapa kita nak tolong golongan asnaf semata-mata kita nak bagi material je sebenarnya kan. Tapi kelas tadabbur Ustaz Muin banyak bantu akak sebenarnya, betul-betul banyak bantu. Sebab tu akak jarang akak tinggalkan kelas tadabbur Ustaz Muin. Mula akak bagi bantu material, akak dah buat, akak cuba. Lepas dalam masa yang sama akak cakap kat dia, nak tak saya ajar mengaji tadabbur, ajar solat. Kalau tak tahu kita boleh belajar, kalau kita tak tahu mengaji kita boleh mula dengan Iqra. Kalau tak tahu solat kita boleh belajar. Tapi kebanyakanlah, majoriti lah kat cakap, ramai yang masuk tak dapat sambutan. Kecewa lah, kita kecewa tau. Sebab apa? Sebab diorang rasa bantuan material tu penting sangat berbanding dengan ilmu ni kan. Dalam masa yang sama, masa bagi tu akak pesan kata pentingnya kita solat kan, pentingnya kita cari ilmu. Selalu cakap macam tu. Dia sebenarnya tiap bulan, jadi tiap bulan tu akak pesan tu akak ajak secara tak formal. Lepas tu baru akak cakap, nak tak saya buat kelas, datang kita belajar tadabbur dengan Iqra. Jadi agaknya, tapi itu berjaya. Kita dah dah kenal dah tu. Jadi akak kata rupanya macam ni cara nak tarik golongan asnaf ni sebenarnya. Itulah mula macam tu lah. Sebab tu akak mula buat sini kan. Kalau tidak susah sangat, rasa sedih sangat. Bukan kata sekarang tak ada yang tak nak, ada. Kita kadang, kita ni kan betul-betul sabar betul dengan diorang ni, golongan asnaf ni. Betul-betul sabar. Sebab kadang kita tak paksa telefon selalu. Kadang kita jumpa pujuk. Bila kita jumpa yang kata okey, dia kata boleh, memang nak sangat, okey. Tapi bila sampai waktu kelas tu, kita kata saya nak jemput ni, cakap tu, saya nak jemput. Nak tak? Ada hal. Mesti ada hal. Allah kadang sedih je rasakan, nak buat macam mana ni, rasa sedih sangat. Tapi ya Allah, boleh fikir yang Rasulullah tu, ya Allah, dia manusia yang hebat, Allah uji kita sikit je dah rasa macam fed up lah pula, rasa malas lah. Kadang sampai cakap macam tu, malas lah, lantak je lah, cakap macam tu kan. Dia rasa fed up betul dah, lantak lah, malas lah. Tapi lepas tu teringat balik, Allah rasa tak sampai hati, kesian, rasa bersalah pula kan. Sebab bila dah belajar tadabbur, dia rasa bersalah tu datang. Akak cuba pujuk, walaupun rasa macam muka dah tak malu dah rasa dah. Tebal muka dah rasa. Tapi akhir, ramai yang nak berbanding yang tak nak. Tapi masih sampai sekarang masih ada yang tak berjaya lagi pun sebenarnya.
masih ada yang tak berjaya lagi. Tapi itulah, minta Allah bagi kekuatan kan. Yang ada sekarang ni akak tumpu masa buat satu kelas ni supaya mudah. Kita masa kita pun kan. Kalau tidak, kalau kita terpaksa pergi satu rumah tu suntuk sangat. Suntuk ambil masa kita pun tak boleh nak tarik ramai. Tapi alhamdulillah lah ni boleh kita tumpang kat sini walaupun ada masalah dah sekarang dah, tapi boleh lah. Sebab dengan ilmu yang boleh bantu manusia iaitu kenal Al-Quran kan. Sebab bila akak dah masuk, dah mendekati diorang ni, akak dapati sebenarnya ada dua je. Pertama, diorang memang tak solat. Sedih rasa kan, itu yang asyik teringat itu. Memang tak solat. Walaupun kata on off dia cakap, tapi tahu sebenarnya tak tahu solat. Kalau solat pun zaman kanak-kanak sekolah dulu kan. Mengaji pun sama. Zaman sekolah rendah dulu dia cakap mengaji. Masuk sekarang memang tak ada. Kebetulan pula agaknya bila kahwin, suami pun sama. Jadi benda tu macam berturut berlarut, sama je pergi dia. Nanti anak pun macam tu je. Solat, masuk dia baca bacaan solat walaupun susah. Kalau diorang dah lama tinggal kan. Dah lama betul tinggal. Sebab tu kadang-kadang kita pergi tu, masa awal-awal diorang tak cerita. Tapi bila dah lama-lama kita dah dekat, diorang akan cerita. Sebenarnya diorang akan mengaku memang tak solat. Diorang mengaji tu tak payah cakap lah. Solat tu memang tak ada. Jadi ini yang terdorong akak sebenarnya, ya Allah, rasa betul-betul bersalah kan. Selama kita pergi belajar, pergi balik ataupun jumpa kawan-kawan yang maksudnya bila belajar tu cepat faham. Contoh macam orang pencen ke, orang yang pendidikan ilmu dia tinggi ke, maksud bila kita cakap dia senang dengar kan. Diorang pun pergi balik mudah dengar, mudah dapat. Tapi macam golongan asnaf ni susah. Betul-betul kita kena sabar. Betul-betul sabar. Maksud memang susah. Diorang nak sekali terima tu tak boleh. Sebab dah lama benda tu ditinggal. Dia dah rasa macam tak solat tu tak ada apa. Macam hidup ni seolah untuk makan. Lagipun kalau kita tengok orang yang pergi belajar banyak, kan tak ada kawan-kawan yang pergi belajar yang dah hebat-hebat. Tapi bila kita ajak ni, diorang kata kalau nak cari ni susah, diorang cakap. Sebab kebanyakan dia kata sebenarnya orang sekarang tak susah macam orang dulu-dulu. Ya, kalau kita pandang betul, kita tak nampak pun diorang ni macam susah. Sebab tu dah dia beritahu orang miskin ni ada dua. Yang pertama meminta, yang satu lagi tak meminta. Yang meminta ni memang nampak lah. Maksud kita boleh nampak, kita boleh tahu. Tapi yang tak meminta ni, sebenarnya yang tak meminta ni ramai sangat lagi. Sebab tu bila kita pergi rumah kan, kita tengok, ya Allah. Tapi yang paling sedih sebenarnya memang tak solat lah. Itulah, memang tak solat. Sebenarnya inilah punca masalah sebenarnya kan. Allah bagi tahu dalam Al-Quran, iaitu waman a'rada an zikri fa innalahu ma'isyatan donka. Maksudnya dia kata apa? Sesiapa yang berpaling ataupun engkar dari ingatan ataupun petunjukku, iaitu Al-Quran, ambil Al-Quran tu, maka sesungguhnya hidup ini sempit. Jadi akak nampak, ya Allah, betul yang Allah cakap dalam Quran ni. Bila tinggal Al-Quran, bila tak solat, inilah masalah besar dia sebenarnya. Memang ini, pergilah mana kita tengok orang miskin, memang inilah masalah dia. Kenapa hidup dia sempit? Sebab dah berpaling daripada Al-Quran tu sendiri kan. Peringatan, sebab kita nak dapat peringatan hanya dalam Al-Quran je. Bila masa dia dah berpaling, sempitlah hidup tu je. Faedahnya sebenarnya bila kita belajar tadabbur ni, kita dapat keyakinan diri kita tu sendiri. Bukan semata-mata nak bantu orang je. Sebab kadang kita tengok orang, memang yang pertama kita kata kesian orang ni. Lepas tu kita pun bagi bantuan, lepas tu dah lupakan je. Ada tak kita fikir nak pergi balik jumpa dia, nak tengok macam mana tentang solat dia kan, tentang apa saja yang berkaitan dengan ibadah macam mana, ada tak kita fikir? Tak. Yang kita rasa lega bila dah bagi bantuan, lega rasa. Lepaslah kan. Tak ada langsung kita rasa tak rasa berkorban, pergi jumpa dia balik. Bila kita belajar tadabbur ni, kita dapat keyakinan diri kita untuk lengkapkan diri ni, kita ni untuk berdakwah. Kalau tidak, macam kita, kalau kita tak ada keyakinan diri kan, nak pergi jumpa orang macam-macam ragam, macam-macam kerenah. Walaupun golongan asnaf, lagi dia orang pandai. Jadi cara dia dengan tadabbur Quran tadilah, sebab hanya Quran dia yang boleh lembutkan hati manusia ni. Kalau kita cakap macam tu je,
Dia tak boleh lembutkan hati manusia. Kalau lembut pun sekejap je. Tapi macam mana diorang ni nak pergi kelas-kelas? Biasa diorang ni memang takkan pergi. Kan yang pertama, mesti ada anak. Salah satu akak buat ni pun akak fikir, kalau nak tunggu anak dia besar, memang tak ada lah rasanya. Jadi nak tak nak kita ajar dia, masuk bawa sekali anak dia sekali. Jadi kita belajar secara tak langsung, kita didik diri kita nak berdakwah ni bukan untuk suasana tenang je. Suasana tenang, okey, senyap semua, boleh dengar, lepas tu balik, tak. Terpaksa sebab diorang ni dengan anak-anak yang kecil ni, diorang alasan tak dapat nak pergi belajar sebab ada anak ni tadi. Sedangkan memang ilmu agama memang tak ada langsung kefahaman tu. Jadi terpaksalah kita sebab orang yang normal pun, yang biasa pun, kalau kita pergi masuk kelas ni, diorang kalau bawa anak ni mesti pandang pun semacam je. Kan? Nyeling je pandang. Betul-betul terganggu sebab ni diorang kata tak boleh nak fokus lah sebab ni budak bising. Sebenarnya itu cara Allah nak kasih kita fokus lagi. Bila budak bising lagi kita nak dengar. Kan? Lagi kita nak belajar betul-betul. Tapi tak nampak. Jadi sebab tu diorang ni terpinggir sebenarnya. Sebab apa? Sebab itulah. Bila anak ada kecil, orang tak suka nak masuk ke kelas belajar ni. Macam akak pun bukan banyak ilmu pun, tak ada pun. Tapi ya Allah, kalau kita nak ilmu, masuklah kelas tadabbur Ustaz Muin. Kan? Sekarang kalau tak dapat pergi kelas pun, online ada je kan. Habis semua, tak ada alasan sebenarnya kita tak nak pergi berdakwah ni. Buka je. Kalau kita tak sempat nak kelas masa yang online tu, lepas tu kita boleh buka kan. Banyak sangat ilmu yang kita boleh belajar, cara nak berdakwah ni sebenarnya. Apatah lagi sekarang kalau ada rakaman pergi rumah-rumah asnaf ni, ada je rakaman tu, dia punya kan live ustaz buat kan, kita boleh tengok sebenarnya. Jadi sebenarnya yang pertama, yang kedua sebenarnya memang kena banyak sabar sangat. Tu je. Sebab diorang ni pun ada masalah sebenarnya. Diorang sangat-sangat perlukan bila kita ajar macam ni kan. Diorang sangat perlukan kita sebenarnya. Jadi pergilah berdakwah. Pergilah. Kan untuk ilmu tu dengar je kelas tadabbur Ustaz Muin. Mesti cuba. Mula-mula memang rasa takut. Kan? Tapi lepas tu, ya Allah, tak tahu kita cakap tu ada je yang keluar. Kita dah belajar tu tiba-tiba dia teringat. Dia keluar je rasa ya Allah, tak terfikir pun tapi teringat je. Kan? Ya Allah, tapi itulah ikhlaslah kita buat kerana Allah. Tu yang penting. InsyaAllah Allah akan mudahkan semua ni. Jadi rasanya pelajar tadabbur ni ramai dah. Kan? Jadi cubalah kita, orang nekat, orang kata berazam, mesti aku nak buat kerja dakwah ni untuk menyantuni asnaf tu utama, sebab diorang ni memang tak ada peluang nak pergi kelas-kelas ke. Kadang-kadang online pun diorang tak dapat juga. Ada loading. Ustaz cakap sikit, dia punya loading tu punya lama. Nak dengar habis satu tu pun tak dapat. Memang kita kena keluar. Walaupun sekarang canggihnya internet ni, tapi diorang ni kemudahan tu diorang tak ada lah. Jadi kita tak perlu ada ilmu banyak baru nak keluar berdakwah kan. Nak dapat gelaran ustaz atau ustazah dulu, baru kita boleh pergi berdakwah. Sebenarnya yang sikit ilmu yang kita ada tu, kita praktikkan, insya-Allah akan datang juga yang lain. Masa ilmu yang lain tu akan datang terus pada kita. Sebab kerja dakwah ni kerja yang paling penting kan. Mustahil Allah akan susahkan, mesti Allah pun mudahkan biasanya.